yang pertama kalian kita nak berikan perhatian dalam perkataan ahsana, kan? Allazi ahsana kulla syai'in khalaqa. Itu yang pertama. Ahsana. Ahsana itu perkataannya, dan yang kedua perkataannya adalah ma'im mahin. Mahin. Jadi ada dua perkataan di situ yang kita berikan highlight. Ahsana, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia dan juga Allah menciptakan setiap kejadiannya, semua yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada fungsinya. Sebab itu bila kita bercakap tentang kejadian Allah Subhanahu Wa Taala, ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada fungsinya. Baik. Dan kalau kita bercakap tentang fungsi, kita melihat kepada pisau. Bagaimana pisau dia boleh menjadi pisau yang berfungsi dengan baik apabila ianya tajam, apabila ia digunakan pada tempat yang betul. Kalau baru ni kita sembelih binatang kurban kita nak pastikan pisau yang digunakan itu adalah pisau yang tajam, kan? So fungsi itu bila digunakan pada tempat yang betul, maka dia akan menjadi ahsana, kan? So kita nak kembali kepada apa yang Allah mahukan pada setiap hamba-Nya. Kita nak jadi yang terbaik, kita nak jadi yang baik. So kalau kita bercakap tentang manusia, manusia pun ada fungsinya. Jadi manusia ini sekurang-kurangnya kalau dalam Al-Quran kita melihat kita ini berfungsi sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita juga mentadbir urus alam ini, diberikan peranan kepada kita sebagai khalifah. Jadi manusia ada banyak lagi perbincangan tentang manusia ini, tapi poin dia adalah bila Allah menciptakan manusia ada fungsinya. Dan fungsi manusia ini bila kita manfaatkan ataupun kita gunakan dengan cara yang sebenar-benarnya, maka kita mengambil manfaat daripada ayat yang kita dah baca sebentar tadi, iaitu allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Kan, kita tak mengambil enteng kerana saya sebagai makhluk yang mahu sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya tidak boleh mengambil enteng, saya tidak boleh mengambil mudah tentang perkara ini, kerana inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki kepada saya, dan kita menjalankan fungsi kita, kita menjadi makhluk yang terbaik semampu yang mungkin berdasarkan kita ini manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat surah Al-Baqarah, surah As-Sajdah ini, saya sebut surah Al-Baqarah banyak kali sebab tadabbur mukri ini biasanya kalau hari Isnin sampai Jumaat kita ada Al-Aisar, kan. Al-Aisar, Al-Baqarah tak habis lagi. So itu yang kadang-kadang tersyasul Al-Baqarah kat sini. So perkataan yang seterusnya kita lihat di situ adanya mahin. Mahin ini juga ada perkataan, ada perbincangan yang banyak. Sudah pastilah Ustazah Habibah lebih maklum tentang hal ini, dan antara perspektif yang kita kaji berkaitan dengan mahin ini bermaksud lemah. Ada yang menyebut tentang hina dan sebagainya. Tetapi dalam perkongsian kita pada kali ini, antara yang kalian boleh berikan perhatian, kemudian dia jadikan keturunannya dari sari air yang lemah. Ayat 8 itu, yang dimaksud dengan kalimah sari air yang lemah ialah mani ataupun kama. Dan disebutkan sifat mani itu bahawa dia adalah sebahagian air juga sebab dia dapat mengalir. Tetapi dia adalah mahin yang bererti lemah. Ada orang yang salah memberi erti dalam bahasa Melayu Indonesia, diertikan mahin itu dengan hina. Kerana tidaklah kena kalau dipandang hina air yang dipandangnya manusia akan diciptakan, padahal manusia itu sendiri dijadikan mulia oleh Allah. Tetapi kalau diertikan lemah adalah lebih tepat. Anak-anak sendiri pun di waktu kecilnya masih lemah, tetapi lama kelamaan dia menjadi kuat. Tetapi anak-anak itu tidaklah hina. Banyak di antara ulama berpendapat bahawa mani tidaklah najis sebagai wadi dan mazi dan kencing. Baik. Ini antara yang dijelaskan dalam Al-Azhar. Al-Azhar, tafsir Al-Azhar, Buya Hamka. Ini salah satu daripada pendapat yang ada, tapi sebenarnya pembincangan tentang mahin ini panjang. Saya highlightkan satu pendapat ini untuk kita berikan
penekanan kepada diri kita. Dan dalam penciptaan kita ini, dalam kita nak menjadi yang terbaik, kita juga memahami tentang perjalanan hidup kita ini. Jadi bila kita cakap tentang perjalanan hidup kita ini bukannya tiba-tiba jadi hebat. Kita ni bukan tiba-tiba hafal-hafal Quran terus hafal 30 juzuk, kan? Kerana manusia ini kita lahir dalam keadaan kita masih lagi lemah. Lemah iaitu kita bayi. Dan kemudian kita beranjak kepada zaman kanak-kanak kita. Dan zaman kanak-kanak kita sekolah, kan? Kita sekolah rendah, kita sekolah menengah, sampailah kita remaja dan sampailah kita masuk universiti. Dan itu kalau kita sampai masuk universiti, remaja. Baik. Dan kemudian keluar daripada universiti dan kita mula dewasa, dan pada masa itu kita bekerja. Kita dah mula bekerja. Hidup tak seronok seorang-seorang, dia dah mula ada niat di hati untuk mencari pasangan. Maka dia pun berkahwin. Dan kemudian bila berkahwin, ada anak. Dan anak itu, bila anak semakin membesar, kita bukannya semakin muda, tapi kita jadi semakin tua. Tua itu kita kembali kepada lemah. So perjalanan hidup kita, belum cakap tentang sampai matilah, kan. Tapi kalau kita nak bercakap tentang perjalanan hidup kita ini, dia memang ada circle dia. Dan, sebab itu bila kita tahu kita ini datang daripada keadaan yang lemah, dan kita juga satu masa nanti kita akan kembali kepada keadaan yang lemah. Ketika mana kita diberikan kekuatan, kita nak kembali reflect balik.